Okey, seterusnya kita akan masuk kepada pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra. Okey, kita lihat pada contoh nota yang diberi. Okey, kalau lihat pada kawasan tip pintar tu, kalau A bahagi 1/B bermaksud A darab B. A bahagi B bersamaan A darab 1/B. Okey, so B apa? B tu B/1 kan. Jadi kamu kena faham benda tu lah sebab dia akan bantu kamu untuk jawab contoh nanti. Alright, kita lihat pada nota tersebut. Okey, kalau lihat yang pertama, dia kata 3/2 X tambah 2 darab dengan 2X tambah 4/9X. Jadi kalau awak lihat di situ, dia faktorkan pada X tambah 2 tersebut. Okey, so dia akan jadi bila dia dah faktorkan di situ, maka X kuasa 2, saya tengok X tambah 2 tu, okey, kita boleh potong. Maksudnya ni X tambah 2, X tambah 2 boleh potong. Jadi bila potong, 3 tinggal 3 darab 2. 3 darab 2 jadi, sebelum tu dia boleh potong lagi. 3 dengan 9. Okey, so tinggallah X. So bila tinggal X, maksudnya tinggallah 2 tu 2/3 X. Ni 3 tadi kan? 3X. Alright, jadi sangat penting kamu faham untuk pemfaktoran di situ supaya kamu boleh faktorkan dan juga permudahkanlah. Alright, yang kedua, dia gunakan operasi bahagi. Jadi bila ingat, bahagi pecahan akan jadi darab. Okey, bila bahagi pecahan dia akan jadi darab. Jadi X tolak per 2 kuasa 2 tu akan menjadi atas, 3X berada di bawah. Okey, kemudian bila dah jadi macam tu, X tolak 2 kuasa 2 bersamaan X tolak 2 darab X tolak 2. Jadi kat bawah ni awak nampak 4 dalam kurungan X tolak 2. Jadi dia boleh potong di situ. Okey, dan secara silang lah. Kemudian 15 dengan 3 juga boleh potong. 3 jadi 1, 15 jadi 5. X tu pun boleh potong. Jadi kita darabkan 5 darab dengan X tolak 2. Jadi 5 dalam kurungan X tolak 2 perkan dengan 4. Cikgu, perlu ke kita kembangkan? Tidak perlu. Biarkan dia macam tu sahaja. Soalan tu ini adalah jawapan akhir. Alright. Okey, kita proceed kepada contoh yang kelima. Alright, okey, di situ kita dapati bahawa apa yang kita boleh darab. Okey, pertamanya P kuasa 2 tolak 4. Ingat tak pemfaktoran yang melibatkan kuasa 2 sempurna tu? Ingat kan? Jadi kita kat sini kita boleh permudahkanlah. Okey, yang ni. Tak nampak pula nanti. Okey, yang ni kita boleh permudahkan. Jadi dia akan jadi P tambah 2. Okey, P tolak 2. Okey. Alright, perkan dengan 14 PQ. Okey, darab 7Q kuasa 2. Okey, perkan dengan P tambah 2. Alright, okey. So bila kita dah jadikan di situ, apa yang boleh kita faktorkan kelas? Apa yang boleh kamu faktorkan? Cuma kamu tengok. Mestilah secara silangnya P tambah 2, P tambah 2. Okey, kemudian 7 boleh jadi 1, 14 jadi 2. Okey, Q potong. Kat sini Q kuasa 2. So dia akan jadi Q sahaja. Alright. Jadi di situ, di atasnya kita boleh dapati 7 tak ada, tinggal Q kan. Jadi kita kata Q dalam kurungan P tolak 2. Okey. So bawah tu apa yang tinggal? 2. Kan? 2 P. Kat sini dah potong dah. P tambah 2 tadi dah potong. Q dah potong. 14 dah potong, tinggal 2. So tinggal P dengan 2 je kan. So jawapan dia adalah Q dalam kurungan P tolak 2 perkan dengan 2P. Alright. Okey. Okey, seterusnya untuk contoh 6. Okey, kalau awak dapat di situ, itu adalah darab. Jadi kalau masih lagi darab, okey, kita boleh faktorkan dulu apa yang kita boleh faktorkan lah. Jadi pertama yang boleh difaktorkan adalah K kuasa 2 tolak 3H tu. Okey, kita tolak K kuasa 2 sebab apa yang faktor yang kita boleh keluarkan daripada K kuasa 2 tolak 3H? Of course lah K. Okey, so K dalam kurungan
K sebab K kuasa 2 tolak 3H. Okey. Perkan sebab bawah tu K kuasa 2 tolak H kuasa 2. Itu adalah hasil kuasa 2 sempurna. Jadi K tambah H, K tolak H. Okey. Alright. Kemudian darab. Okey, tadi kalau nampak K tambah H kuasa 2. Jadi kita boleh kembangkan dia. K tambah H, K tambah H. Okey, per. Okey, 4K tolak 12H. Juga boleh faktorkan. Kita keluarkan 4. K tolak 3H. Okey. Jadi di situ bila kita dah melakukan perfaktoran begitu, kita boleh permudahkanlah. Jadi bila permudahkan, kita akan lihat di sini. Alright. Apa yang kita boleh potong? Pertama, K tolak 3H. K tolak 3H. K dengan 4 tak boleh lah kan? Okey. Kemudian K tambah H, K tambah H. Kan? Jadi K tambah H kat atas ni kita tak boleh potong lah sebab bawah ni K tolak H, kita tak boleh potong. Jadi jawapan akhirnya di atas tu tinggal apa? K kan? K. So K tambah H, K per. Okey, bawah tu tinggal 4 dan K tolak H. So kita tulis 4 dulu. 4 K tolak H. Perlu ke kita nak kembangkan dia? Tak perlulah. Biarkan dia jadi macam tu sahaja. Okey, so itu adalah jawapan akhir bagi contoh yang ke-6. Alright. So saya nak membantu kamulah untuk jawab soalan dalam buku teks. Alright. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung semula untuk contoh yang ke-7. Okey, untuk contoh yang ke-7, kamu kena melibatkan operasi bahagi. Jadi bermaksud kamu akan di sini pada bahagi tu kamu akan tukarkan kepada darab. Okey, jadi kat sini 3A kuasa 2B tolak 6AB ni kamu boleh faktorkan siap-siap. Okey, iaitu 3A dalam kurungan A, B. B pun boleh buat keluar. Okey, 3AB. Saya ulang balik. Okey. Apa tadi? 3AB. Sebab dua-dua boleh keluar kan? Okey, 3AB dalam kurungan. Okey. A tolak 2. Okey. Kemudian perkan 5 tambah A dalam kurungan 5 tambah A. Okey. Kemudian darab 5 tambah A. Kenapa saya buat 5 tambah A? Sebab 25 per tolak A kuasa 2 itu adalah kuasa 2 sempurna. Ingat balik perfaktoran yang melibatkan kuasa 2 sempurna. Kita akan jadikan dia dalam hasil kuasa 2 sempurna tu lah kan. So 5 tolak A. Okey. Kemudian per 4A kuasa 2 tolak 8A sepatutnya di bawah. Jadi maksudnya kita akan terus faktorkan di situ. 4A. Okey, A tolak 2. Alright. Jadi kalau awak lihat di situ, yang kamu boleh faktorkan adalah A tolak 2. Okey, A tolak 2 boleh faktor. Kemudian apa lagi? A. A pun boleh potong. Okey, tinggal 3B. Apa lagi? 5 tambah A potong, 5 tambah A potong. So yang tinggal 3B. Okey, dalam kurungan 5 tolak A. Okey, perkan. Okey, 4 tinggal kan? 4 dalam kurungan 5 tambah A. Jadi itu adalah jawapan akhir lah. Jadi tak boleh faktorkan. Tak boleh potong lagi dah pun. So itu adalah jawapan akhir. Alright.